kerajaan akan membuat suntikan fiskal langsung berjumlah 25 bilion ringgit untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan pemilik perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi yang sukar ini. Strategi dan langkah yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kepada keupayaan fiskal semasa dan ketersediaan mudah tunai pasaran keuangan domestik yang mencukupi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton BIS Malaysia bersama saya Azam Abdullah. Seperti penegasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, suntikan fiskal langsung bernilai 25 bilion ringgit dalam pakej rangsangan ekonomi perkhidmatan rakyat merupakan manifestasi kerajaan yang mengambil berat kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Ini terutama dalam membantu mengurangkan beban individu dan pemilik perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi yang sukar di sebalik pandemik COVID-19. Bagaimana rancangan perkhidmatan ini memberi manfaat? Respon BIS mendapatkan pandangan pensyarah kanan Pusat Pengajian Pengurusan Universiti Sains Malaysia USM Dr. Anwar Allah Piche. Inisiatif Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat 2020 yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 27 Mac merupakan satu tindakan yang tepat dan kita lihat suntikan bantuan sebanyak 250 bilion yang disalurkan kepada semua strata masyarakat dan ianya bersifat inklusif dan holistik. Secara pecahan kita lihat 128 bilion untuk melindungi kebajikan rakyat. Kita lihat 100 bilion disalurkan untuk menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. 2 bilion untuk ekonomi negara, manakala 20 bilion telah diumumkan pada pakej rangsangan sebelum ini. Dalam situasi ini, kerajaan dan juga semua pihak yang terlibat meletakkan keutamaan kepada kebajikan rakyat dan semua kelas manakala kategori syarikat dari sekecil-kecil syarikat iaitu mikro sehingga multinasional yang mendapat faedah dan pertolongan demi memastikan kelestarian dari sudut kewangan individu dan juga syarikat dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Selain itu, secara peribadi, keputusan kerajaan untuk mengendalikan situasi COVID-19 juga menunjukkan tahap kekuatan fiskal negara dan juga persediaan kerajaan untuk memastikan kebajikan rakyat dan syarikat mikro sehingga multinasional diutamakan. Dari sudut kewangan Islam, kalau kita lihat salah satu kelebihan berbanding dengan peminjam konvensional iaitu faedah berganda tidak dikenakan kepada peminjam sepanjang fasiliti moratorium berbanding dengan produk konvensional. Selain itu, kita juga lihat kerajaan memberi satu penekanan kepada kebaikan maqasid syariah secara maslahah kepada semua pihak untuk memastikan kebaikan ini sampai dan tidak membebankan masyarakat juga syarikat. Justru saya berharap kerjasama rakyat untuk mematuhi nasihat kerajaan amat diperlukan untuk memastikan wabak COVID-19 dapat dibendung secepat mungkin. Kalau kita lihat dari sudut ekonomi, sebarang segatan pergerakan maupun pergolakan seperti di negara luar akan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi pada masa yang terdekat. Namun hal ini bergantung kepada tempoh pelaksanaan sekatan selama 2 minggu di mana impak sepenuhnya bergantung kepada faktor kecepatan keadaan negara kembali seperti normal. Kali ini kebanyakan sektor yang terjejas. Kalau kita melihat daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Gabungan Negara menunjukkan bahawa pelbagai industri yang awalnya kita lihat pelancongan, pengangkutan dan restoran mengalami kesan yang awal. Namun begitu, perkara ini juga berterusan disebabkan lebih banyak sektor yang terkesan. Sebagai contoh sekarang, kita lihat sektor perbuatan juga terkesan disebabkan oleh pengurangan barang import, terutama dari negara
China. Selain itu, situasi terkini banyak memberi perhatian kepada keselamatan pekerja di semua sektor dan majikan mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan pekerja mereka tidak dijangkit dengan COVID-19. Kalau terlihat, pelbagai inisiatif telah diambil oleh kerajaan dan terlihat pada sekitar tahun 2020 Januari, iaitu negara Malaysia telah mengurangkan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas untuk memastikan dan membantu penumbuhan ekonomi pada suku awal pertama. Yang kedua, kita lihat penangguhan pembayaran moratorium yang diumumkan oleh bank kepada staf-staf yang mengalami masalah gaji juga antara tindakan yang bijak oleh sektor perbankan. Penglibatan dan sosial seperti wang zakat juga turut disumbang oleh pusat zakat untuk menampung perbelanjaan keluarga masing-masing. Sekiranya tempoh ini berlanjutan, saya harap bahawa COVID-19 ini dapat diatasi dengan segera. Namun jika perkara ini berterusan, maka masalah ekonomi akan lebih mencabar dari sudut makro dan juga mikro. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan juga akan memberi kesan kepada pasaran saham, terutama sektor servis, pembuatan dan juga kewangan. Kerajaan juga terpaksa akan menggunakan rizal negara untuk menampung defisit pendapatan negara pada tahun ini. Dan bagaimana kerajaan boleh mengimbangi semula keadaan dalam situasi ini? Kalau kita lihat situasi sekarang, saya ingin memberi pujian kepada kerajaan Malaysia kerana inisiatif-inisiatif yang diperkenalkan bersifat inklusif dan juga holistik. Penekanan kepada kebajikan rakyat dan juga organisasi perlu diteruskan untuk tempoh yang tertentu untuk memastikan tekanan komitmen individu dan organisasi dikurangkan. Selain itu, hal ini memerlukan penglibatan lebih banyak stakeholders atau pemegang kepentingan untuk tampil membantu pihak-pihak yang memerlukan bantuan. Sebagai contoh, dana sosial Islam seperti zakat dan tabung endowment awam perlu menggunakan waktu ini untuk membantu memenuhi keperluan asas individu. Baik, beralih ke perkembangan saham, Bursa Malaysia meningkat semula untuk dibuka kukuh hari ini, menjejaki peningkatan semalaman di Wall Street. Dan untuk analisis pasaran, kita terus saja bersama dengan pengurus Dana PMV Investment Berhad, Nur Raihan Munir. Silakan. Sesi dagangan pagi, Bursa Malaysia menjejaki prestasi semalaman Dow Jones yang melonjak 3.2% atau 690.70 mata untuk ditutup 22,327.48. Lonjakan di Wall Street berlaku berikutan pasaran memberi reaksi positif terhadap langkah untuk memperlahankan penularan pandemik COVID-19 dan memperkukuhkan ekonomi. Selain itu, harga minyak hari ini kembali meningkat di dagangan Asia daripada penyusutan yang ketara berikutan Presiden Donald Trump dan Presiden Vladimir Putin bersetuju untuk menstabilkan pasaran minyak. Minyak mentah Brent naik 0.19 dolar setong kepada 22.95 dolar setong selepas ditutup 22.76 dolar setong pada sesi sebelumnya, penutup terendah sejak November 2002. Pada penutup sesi dagangan pagi, indeks komposit FBM KLCI naik 8.55 mata
untuk ditutup tinggi kepada 1,337.43. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 18 kaunter untung, 9 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung, Nestle Malaysia Berhad, Kuala Lumpur Kepong Berhad dan Genting Berhad masing-masing menokok RM1, 40 sen dan 23 sen. Manakala kaunter rugi, Maxis Berhad, Petronas Dagangan Berhad dan Digi.com Berhad masing-masing jatuh 16 sen, 10 sen dan 5 sen. Bagi sentimen pasaran harian pula, pada 12.30 tengah hari, pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 576 berbanding 177. Sementara, 1,245 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Analisis teknikal menunjukkan paras sokongan terdekat ialah 1,300, manakala paras rintangan pula ialah 1,350 mata. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan kukuh. Ringgit naik 1.26% kepada RM4.74 se-euro, 1.06% kepada RM5.31 sepaun, 0.93% kepada RM3.98 setiap 100 yen, 0.57% kepada RM4.30 sedolar Amerika dan 0.54% kepada RM3.02 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Lagi bantuan untuk usahawan terjejas akibat wabak COVID-19. Bank Simpanan Nasional BSN menerima pertukaran RM700 juta daripada kerajaan untuk mengendalikan pinjaman atau keuangan kepada usahawan mikro. Melalui BSN Mikro, iKredit Prihatin, pembiayaan ini menawarkan kadar sebanyak 2% tanpa cagaran kepada semua usahawan mikro dalam pelbagai segmen. Ketua Pegawai Eksekutif BSN, Datuk Yunus Abdul Ghani dalam kenyataannya berkata syarat kelayakan pinjaman adalah minimum 6 bulan operasi berbanding syarat kelayakan sebelumnya iaitu setahun. Bagi memudahkan usahawan mikro meneruskan perniagaan mereka, amaun pembiayaan turut ditingkatkan daripada maksimum RM50,000 kepada RM75,000. Usahawan yang memohon turut diberi moratorium 6 bulan ke atas pembayaran ansuran bulanan. Bagaimana mengurangkan risiko jangkitan COVID-19? Pakai penutup muka atau topeng apabila berada di kawasan tumpuan orang ramai. Kerap membasuh tangan dengan cara yang betul, menggunakan air yang mengalir atau sanitizer selepas anda makan, batuk, bersin, menyentuh haiwan dan menggunakan tandas. Kuman mudah tersebar di permukaan seperti susur tangan eskalator, troli, tombol pintu, butang lift dan butang ATM. Elakkan berada di kawasan yang sesak dengan orang ramai seperti pasar malam, kompleks membeli belah dan jauhkan diri daripada orang yang tidak sihat seperti batuk dan selsema. Elakkan melawat ke hospital jika tiada keperluan. Makan di tempat yang terjamin kebersihannya. Utamakan kebersihan diri di rumah mahupun di tempat kerja. Maklumat lanjut, layari portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Bis Malaysia untuk edisi 31 Mac berakhir di sini dan selaras dengan perintah kawalan pergerakan, kami sampaikan maklumat anda duduk di rumah dan jangan keluar. Bersama bantu kerajaan, putuskan rantaian COVID-19. Saya Azam Abdullah, salam hormat, jumpa lagi.